أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu kepada segala hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat dan ketika ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, Ramadan telah pun pergi meninggalkan kita hampir seminggu yang lalu, bersama-sama dengan amal-amal yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang baru sahaja berlalu pergi meninggalkan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikira sebagai amal saleh untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kewajipan menunaikan puasa pada siang harinya, kita juga dituntut dengan amalan-amalan sunat yang lain, membaca Al-Quran, salat sunat tarawih, bersedekah dan sebagainya. Dan semua itu menjadi bekalan kita ketika kehidupan kita di dunia ini untuk kita mengaut sebanyak mungkin pahala kebajikan yang akan kita bawa balik ke akhirat nanti. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, berakhirnya Ramadan tidak berarti amal ibadah kita juga berakhir. Semayang kita, puasa-puasa sunat kita, bacaan Al-Quranul Karim kita bukan bermakna setakat bulan Ramadan sahaja. Bulan Ramadan kita baca Quran, tapi bila masuk bulan Syawal ni berhenti terus dah. Maka di sana ulama menggariskan kepada kita untuk meneruskan lagi kesinambungan Ramadan yang telah kita lalui selama sebulan dengan amal ibadah. Di antara amalan-amalan yang sepatutnya kita teruskan bukan sahaja pada bulan Ramadan, bahkan pada bulan-bulan yang lain yang disebut oleh para ulama, yang pertama ialah di antaranya salat fardu secara berjamaah, lebih-lebih lagi lah di masjid. Sebagaimana yang kita maklum, salat berjamaah ini keafdalan ataupun fadilatnya melebihi sembahyang seorang diri. Dalam hadis Nabi sebut, Nabi SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajatan wa fi riwayatin bi 25 darajatan. Yang bermaksud Nabi kata salat berjamaah, mana kita sembahyang secara berjamaah pada salat fardu, adalah lebih baik nilainya daripada salat sendirian.
yakni salat seorang diri. Kalau pada bulan Ramadan banyak waktu yang kita boleh salat jemaah. Subuh kita bangkit awal, mungkin kerana kita nak makan sok, kita bangkit awal, kemudian kita pun tak tidur dah. Dan boleh kata rata-rata masjid dan surau ketika mana bulan Ramadan, kehadiran jemaah itu melebihi daripada bulan-bulan lain. Berbeza kalau kita tengok bulan bukan bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Kehadiran jemaah di masjid ni kita boleh tengok perbezaan dia. Waktu subuh di antaranya kehadiran agak lebih ramai. Dan kenapakah keadaan ini tidak kita teruskan pada bulan-bulan yang lain? Kalau bulan Ramadan kita boleh bangkit pukul 5 pagi semata-mata kerana untuk sahur. Kerana nak bangkit makan sok, maka sebulan dah kita duk berlatih bangkit awal ni. Sepatutnya boleh pada bulan-bulan lain pun kita bangkit pukul 5, 4.30 kan? Kemudian mari solat jemaah subuh di masjid atau surau-surau yang berdekatan dengan rumah kita. Sebab itu dikatakan Ramadan itu sebagai madrasah, pusat latihan kita. Kita masuk, kita berlatih dalam sebulan Ramadan untuk kita hidup pada bulan-bulan yang lain lepas daripada Ramadan. Latihan yang kita dapat pada bulan Ramadan itulah yang nak kita teruskan pada bulan-bulan lain. Di antaranya salat jamaah. Dan di antara kelebihan yang lain, apabila kita datang ke masjid, ke rumah Allah, surau, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Nabi kata, barang siapa yang berwuduk di rumahnya, ambil air semayang, lepas mandi ambil air semayang di rumah siap-siap, sempurnakan wuduk kita, kemudian kita datang ke masjid atau salah satu daripada rumah Allah, sama ada kita berjalan atau berkenderaan daripada rumah, kita mari ke masjid, hadir ke masjid. Untuk apa? Untuk menunaikan salah satu daripada kewajipan yang Allah wajibkan atas kita. Sama ada semayang subuhnya, Jumaatnya, Zuhurnya, Asarnya, Maghribnya, Isyaknya. Mari ke masjid, ke rumah Allah semata-mata nak tunai kewajipan yang telah Allah fardukan ke atas kita. Maka Nabi kata, nescaya salah satu langkahnya itu akan menggugurkan dosanya, dan satu langkahnya lagi akan mengangkat kedudukannya satu darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kanan Allah hapus dosa, langkah kaki kiri Allah angkat satu darjat, langkah lagi Allah hapus dosa, langkah lagi Allah angkat darjat. Samalah kalau mari dengan kenderaan pun adalah Allah beri juga. Maknanya ini di antara kelebihannya. Sebab tu kita ambil ayat semayang siap-siap di rumah. Kan, itu yang di antara amalan yang afdalnya. Daripada rumah kita datang ke masjid dalam keadaan kita dah berwuduk. Ini kelebihan-kelebihan yang mungkin hari ini kita tak nampak, kita tak rasa. Tapi bila mati esok di akhirat, inilah di antara benda-benda yang akan menjadi bekalan kita, yang nak kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Hadis muttafaqun alaih, yang bermaksud barang siapa yang pergi ke masjid
sama ada di pagi hari atau di siang hari. Siapa yang datang ke masjid, ke rumah Allah, tak kiralah pada awal pagi, subuh atau siang harinya, zuhur, asar atau maghrib, isyak, nescaya Allah menyiapkan syurga sebagai tempat tinggalnya setiap ia berangkat di pagi hari atau di siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan syurga sebagai tempat dia tinggal di akhirat nanti setiap kali dia berulang alik ke masjid, ke rumah Allah. Lepas tu kalau kita tengok orang yang istiqamah dengan rumah Allah 5 waktu sehari semalam tak nak tinggal, ni di antara orang yang diberi nikmat yang cukup besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam hadis yang panjang Nabi sebut ada sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang Allah janji akan diberi naungan, teduhan oleh Allah. Di mana di hari yang tidak ada teduhan, naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada 7 itu ar-rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau mu'alliqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Hati dia teringat sedia dengan masjid. Subuh mai sat lagi balik teringat dah. Nak Jumaat pula mai awal ataupun zuhur, balik Jumaat sat lagi asar nampak pula muka dia. Maghrib start motor mai pula, duduk sampai isyak pun tak balik. Lepas isyak baru balik. Hati ni teringat sedia dengan masjid. Pi mana pun, jalan pi beraya rumah anak di belah mana, Kuala Lumpur, Melaka mana, tanya anak tang mana masjid, tanya anak tang mana surau, taman hampa duduk ni ada surau ke tak, ada masjid ke tak, beda ayah nak pergi jemaah dan sebagainya. Ini di antara golongan yang Allah janji akan beri naungan teduhan di akhirat nanti. Golongan yang hati sentiasa teringat kepada masjid, kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara kelebihan. Bila kita baca hadis-hadis yang macam ni, dia banyak beri motivasi kepada kita. Dan kita tengok orang yang terikat hati dia dengan masjid, maka orang ni Allah beri satu nikmat yang cukup besar kepada dia. Yang kedua, di antara amal yang mungkin kita dah boleh buat secara istiqamah pada bulan Ramadan dahulu, apa ya? Menjaga solat sunat rawatib dan solat-solat sunat yang lainnya. Kalau bulan Ramadan dulu, boleh kata kita boleh buat qabliyah, ba'diyah. Maka bulan-bulan yang bukan Ramadan ni pun jangan tinggal. Bagi lekat dalam hidung kita. Kan? Besar kelebihan salat sunat rawatib ni Allah beri kepada kita. Semayang subuh. Sebelum semayang subuh, sebagai contoh 2 rakaat sebelum daripada fajar, lebih baik nilainya daripada dunia dan seluruh isi dia. Kan? Tapi berapa ramai orang yang buat dan berapa ramai orang yang tak ambil berat pun. Walaupun kadang-kadang dia sembahyang subuh, alhamdulillah, 2 rakaat sebelum daripada kita sembahyang subuh. Walaupun dia hanya sunat, tapi kelebihannya besar. Allah kata lebih besar nilainya daripada dunia dan juga seluruh isi dia. Jadi kalau orang yang mengerti dan faham akan kelebihan 2 rakaat ni, dia takkan tinggal. Dia takkan tinggal. Sebab tu kalau semayang 2 rakaat sebelum fajar ni, kalau kita tak sempat sebelum semayang subuh, kita masih lagi boleh buat selepas daripada solat subuh. Lepas semayang subuh tu kita bangkit buat, boleh lagi 2 rakaat kita boleh buat. Tak dikira qada pun, masih lagi dalam keadaan tunai. Bagi lekat amalan ni. Bila dah lekat dah, kita dah berasa sayang nak tinggal. Seolah-olah semayang tu dah jadi wajib atas kita lah. Bukan semayang wajib, tapi seolah-olahnya. Bagi lekat sampai teratur. Dan
Nabi SAW sebut kepada kita juga, ma min abdin yusalli lillahi kulla yawmin thintai ashrata rak'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa buniya lahu baitun fil jannah. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata tidak ada seorang hamba yang melaksanakan salat kerana Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat selain daripada sembahyang fardu. Mana sembahyang sunat lah. 12 rakaat sembahyang sunat lain daripada sembahyang fardu, kecuali Allah Subhanahu wa taala bina untuk dia satu mahligai, satu rumah di dalam syurga, atau disebut dibangunkan atau dibina untuknya satu rumah di dalam syurga. 12 rakaat di antara yang disebut oleh para ulama, ada beberapa pandangan lah. Di antaranya 4 rakaat zuhur sebelum, dan 2 rakaat sesudah selepas zuhur jadi 6, 2 rakaat lepas maghrib 8, 2 rakaat lepas isyak 10, 2 rakaat sebelum subuh 12. Ada juga pandangan-pandangan lain lah. Belum zuhur 4 rakaat, lepas zuhur 2 rakaat jadi 6, kemudian lepas maghrib 2 rakaat jadi 8, lepas isyak 2 rakaat 10, kemudian sebelum subuh 2 rakaat jadi 12. Dan juga di sana ada pandangan-pandangan lain lah tentang 12 rakaat ni. Jadi kalau kita boleh jaga 12 rakaat yang dikatakan sembahyang sunat ini, sebelum dan selepas daripada sembahyang fardu, Allah bina satu rumah untuk kita di dalam syurga. Bukan senang juga. Nak buat ni, nak boleh lekat ni bukan senang juga. Tapi orang yang boleh istiqamah benda ni, Allah beri kelebihan yang besar untuk dia dalam syurga. Bayangkan kalau tiap-tiap hari dia boleh buat benda ni. Sehari Allah bina satu rumah dalam syurga. Sehari Allah bina satu rumah dalam syurga. 20 tahun, 30 tahun dia istiqamah, tak pernah tinggal 12 rakaat ni. Berapa banyak mahligai yang Allah bina untuk dia dalam syurga. Kalau di dunia pun kita seronok duk himpun rumah sana sebiji, sini sebiji, beli tanah pula sebiji, buat di kampung lagi sebiji, apatah lagi di akhirat nanti. Ni di antara benda-benda dia. Berat bagi orang yang baru nak mula. Tapi orang yang sudah, benda ni sudah menjadi sebati dalam kehidupan dia, ringan. Dia takkan tinggal walaupun sekali buat. Istiqamah, konsisten selama 40 hari tu, cuba jangan tinggal. 40 hari, 41 hari kita buat, kita strict, jangan tinggal. Lepas pada tu insya-Allah dia jadi ringan. Dia jadi ringan insya-Allah. Baik. Sama ada sembahyang ni kita buat di rumah pun boleh. Sembahyang rawatib ni kan, kalau dan dengan masjid, kadang-kadang rumah kita mungkin dekat. Di antara yang Nabi sebut, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Laksanakanlah salat di rumahmu wahai manusia, maka sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat fardu, salat-salat sunat lah. Makna di rumah kita ni jangan tak semayang langsung kan, boleh jadi semayang sunat malam, duha yang kita buat juga, ataupun qabliyah, ba'diyah, sebagaimana Nabi SAW kita boleh buat di rumah kan, ataupun kalau tak sempat di masjid. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di antaranya lagi sembahyang apa? Malam, tahajud. Kita bangkit awal, ada masa 15-20 minit, setengah jam. Banyak dah rakaat yang kita boleh buat. Di antara sembahyang yang afdal, Nabi kata afdalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil lail. Salat yang lebih afdal, yang paling utama lepas daripada salat fardu, di antaranya salat pada pertengahan malam. Sama ada sembahyang tahajudnya, sembahyang-sembahyang yang lain yang kita boleh buat. Bulan Ramadan kita boleh buat.
Walaupun kita tidur tak cukup pada malam harinya, tidur pun lewat dah. Pukul 3 boleh bangkit, pukul 4 boleh bangkit, semayang tahajud, semayang taubat, semayang hajat dan sebagainya. 10 akhir Ramadan lebih-lebih lagi, walaupun letih esok nak kerja. Tapi bila masuk Syawal je terus kita tinggal, jadi rugilah. Patut-patut kita dah mula dah pada bulan Ramadan, maka teruskanlah pada bulan-bulan lain. Kalau tak boleh tiap-tiap malam pun mungkin ada dalam seminggu tu 4-5 malam yang kita buat. Kalau boleh tiap-tiap malam, itulah yang terbaik. Ni di antara sebab-sebab Allah beri kemuliaan kepada kita dengan sebab kita bangkit pada waktu malam untuk melaksanakan sembahyang amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kemudian amal yang tak patut kita tinggal, yang kita dah mula pada bulan Ramadan, apa dia? Baca Quran. Baca Quran. Ramadan ramai orang pakat baca Quran. Hak tak ada Quran pun cari Quran. Hak tak pernah masuk kumpulan tadarus pun masuk kumpulan tadarus. Dia duduk dengan Quran. Tapi pasal apa bila masuk Syawal kita tinggal Quran, kita kesampingkan Quran? Tak patutlah. Hak kita dah mula pada bulan Ramadan baru-baru ni, sama ada tadarus kita ke, sembahyang baca Quran secara individu kita ke, maka keluar daripada Ramadan Syawal ni, kita target kalau Ramadan kita boleh khatam sekali, mungkin hak masuk bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan-bulan seterusnya boleh sebulan sekali juga. Tak boleh sebulan sekali pun 2 bulan sekali. Tak boleh 2 bulan sekali pun 3 bulan sekali. Baca. Teruskan kesinambungan yang telah kita mulakan pada bulan Ramadan tadi ini dengan Al-Quran. Nabi SAW sebut kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, Quran ni bila kita duduk dengan dia, dia jadi petunjuk kepada kita. Dia arah kita kepada arah yang baik. Allah kata, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Dan Al-Quran juga memberi khabar yang gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh, bahawa bagi mereka pahala yang besar di akhirat nanti. Quran mari bawa petunjuk kepada kita, nak tunjuk jalan hak lurus. Selama mana kita duduk dengan dia, dia akan bawa kita ikut jalan hak betul. Lah ni banyak sangat benda yang nak memesongkan kita daripada jalan hak betul. Duduk dengan Quran, baca Quran, faham Quran. Jangan tinggal Quran. Dan Allah janji juga dalam Quran, Allah kata apa? Untuk orang-orang beriman yang buat amal soleh, semayang, puasa, sedekah, baca Quran, tolong orang dan sebagainya ni, Allah janjikan pahala yang besar di akhirat nanti. Ini janji Allah. Jadi kita dah mula dah pada Ramadan, kita dah dapat dah. Maka jangan kita tinggal. Bila kita start tinggal, kita nak mula balik, ambil. Kadang-kadang dia berat tu, Masya Allah. Teruskan. Sehinggalah kita bertemu pula dengan Ramadan yang akan datang. Kita tingkatkan lagi. Keluar daripada Ramadan, kita teruskan. Sampailah. Semua ni tuan-tuan, tak lain tak bukan untuk kita. Sebagai bekal untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kata ulama, yang keempat, bulan Ramadan kita puasa wajib, puasa fardu. Bila masuk bulan lain, Syawal dan bulan-bulan lain, kita juga dituntut melaksanakan puasa-puasa sunat, Isnin, Khamis, Ayyamul Bid. Kemudian kita duduk dalam bulan Syawal ni lebih-lebih lagi, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang Nabi kata, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa puasa sebulan Ramadan, kemudian lepas pada Ramadan dia ikut pula dengan 6 hari daripada Syawal, maka itulah seumpama puasa sepanjang tahun. Seolah-olahnya puasa tu puasa sepanjang tahun. Kemudian dituntut lagi puasa Isnin, Khamis, puasa hari Ashura dan sebagainya. Banyak lagi yang akan kita lalui pada tahun-tahun yang, bulan-bulan yang mendatang ini.
selain daripada puasa Ramadan, puasa-puasa sunat juga dituntut kita lakukan secara mingguannya, tahunannya. Jadi semua ni tuan-tuan kita dah dapat dah pada bulan Ramadan baru ni. Sebagai contoh, di antara kelebihan-kelebihan puasa pada hari Arafah, hari 9 Zulhijjah, Nabi SAW sebut yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Sehari kita puasa tu mengkifaratkan atau mengkafarahkan, menghapuskan, menebus dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang berikutnya. Kita puasa sehari pada hari 9 Zulhijjah tadi ni, Allah hapuskan dosa kita hak yang dah lalu setahun, yang akan datang setahun. Ulama kata macam mana dosa akan datang tak buat lagi hapus dah? Allah pelihara kita daripada buat dosa-dosa yang tak sepatutnya. Allah jaga kita dengan sebab puasa sehari pada hari Arafah tadi ni. Walaupun puasa sunat, tapi kelebihan dia besar. Bagi orang yang memahami akan kelebihan ini, sudah tentulah dia takkan tinggal. Sama juga pada hari Ashura. Pada hari Ashura 10 Muharram, Nabi kata yukaffirus sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu, dengan sebab kita puasa sehari pada hari Ashura. Orang yang tahu dia takkan tinggal akan puasa pada hari tersebut. Puasa pada Isnin Khamis, Nabi kata apa? Zalika yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi au unzila alayya fihi. Itulah hari aku dilahirkan padanya dan aku dibangkitkan atau diturunkan Al-Quran kepada aku. Puasa pada hari Isnin. Hari itulah hari aku dilahirkan. Hari itulah hari aku dibangkitkan menjadi Rasul. Hari itu juga Allah turun Quran ke aku. Kerana tu aku suka puasa pada hari tersebut, Senin Khamis. Ini di antara amalan-amalan yang kita dah orang kata apa, dah mula dah pada bulan Ramadan sebulan. Jangan bila kita berhenti, kita jadi berat nak mula balik. Teruskan kesinambungan ini pada hari-hari yang mendatang. Mudah-mudahan semua ni akan menjadi bekal kita untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Peringatan untuk tuan-tuan dan lebih-lebih lagi dah saya yang bercakap di depan ni, insya-Allah. Puasa 6 ni, lebih lagi bila minggu dah raya ni start dah, rumah terbuka di kuih banyak dah. Sebab tu orang tua-tua kita dia mula dah, raya kedua dia start dah. Dia habis awal. Ni kalau kita nak mula akhir-akhir kuih nak habis Syawal, lagi banyak jemputan rumah terbuka, lagi payah nak puasa. Tapi orang yang istiqamah dia takkan tinggal, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita sama-sama laksanakan ibadat ini, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.